وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Sambungan daripada surah At-Tariq. Di dalam rakaman sebelum ini kita sudah menghurai dan membahaskan ayat pertama sehingga ayat yang keempat daripada surah At-Tariq. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung 4 ayat lagi, iaitu bermula daripada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khuliqa afal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Baik, sebelum saya memulakan penjelasan dan penghuraian berkaitan dengan ayat-ayat yang dibacakan tadi, terlebih dahulu pada malam ini, sesuai kerana kita ada rakaman, saya nak buat sedikit ralat ataupun bentuk pembetulan di dalam video yang pertama berkaitan dengan surah ini. Di dalam rakaman sebelum ni, apabila menghuraikan tentang ayat yang ketiga, iaitu berkaitan dengan An-Najmus Tsaqib, saya telah mendatangkan beberapa pandangan dan pendapat daripada kalangan ulama yang dinukil dan diambil daripada kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan pandangan serta pendapat pertama yang dikemukakan sebelum ini menyebut Muhammad bin Al-Hasan fi tafsirihi, di dalam tafsirnya. Jadi ralat ataupun pembetulan daripada kesilapan tersebut ialah bila mana sebelum ini saya merujuk Muhammad bin Al-Hasan ni kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang mana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni seorang alimul fiqh, seorang yang alim dalam bidang fiqh. Siapa dia ni sebenarnya? Iaitu salah seorang dua murid utama Imam Abu Hanifah. Imam mazhab 4 itulah Imam Abu Hanifah. Dia ada 2 orang murid yang terkenal. Satu ialah Qadhi Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi hak tu yang saya sebut dalam kuliah sebelum ni. Jadi yang jadi galat, yang jadi rasa terkeliru ialah bila baca balik tu dia sebut Muhammad bin Al-Hasan fi tafsirihi, Muhammad bin Al-Hasan dalam tafsir dia. Jadi mari terfikir di sisi saya ialah dia ni alim fiqh. Pernahkah Muhammad bin Hasan anak murid kepada Imam Abu Hanifah ni karang kitab tafsir? Jadi cari buku-buku ataupun kitab yang pernah dikarang olehnya tak ada. Kalau lagu ni bukan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, Muhammad bin Hasan lain. Jadi tengok kepada rujuk balik kitab tafsir Qurtubi yang saya punyai, rupa-rupanya tak perasan. Selepas kalimah fi tafsirihi itu dia ada buat kurungan nombor 1. Ada nota kaki rupanya. Jadi bila cek di bawah tu al-muradu bihi, yang dikehendaki merujuk nama Muhammad bin Al-Hasan ni siapa? Sebenarnya pemilik nama ni, gelaran dia ialah Abu Bakar Al-Attar.
Nama dia yang betul Muhammad bin Al-Hasan bin Miksam. Ni nak buat pembetulan ni. Jadi hak awal tadi, hak nisbah kepada Syaibani itu salah dan silap. Jadi tak puas hati lagi, sebab tak pernah dengar ulama ni cari, jumpa dua rujukan, jumpa dua sumber. Walaupun susunan salasilah nama tu agak sedikit berbeza. Contoh yang pertama, dia sebut Muhammad bin Al-Hasan bin Ya'qub bin Al-Hasan bin Miksam. Itu hak sanad pertama. Manakala sanad yang kedua, Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ya'qub bin Miksam. Beza situ je. Jadi siapa dia ni? Kalau tengok kepada biodata atau biografi tersebut, Muhammad bin Al-Hasan bin Miksam, laqab dia, gelaran dia Abu Bakar Al-Attar, ni adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 265 Hijrah dan wafat pada tahun 354 Hijrah. Maksudnya dia berada di kurun awal, kurun salaf ni 265. Siapa dia ni? Alimu bil qiraati wal arabiyyah. Salah seorang ulama yang alim dengan ilmu qiraat dan ilmu bahasa Arab, min ahli Baghdad, dan dia termasuk daripada ulama ahli Baghdad. Jadi tengok kepada kitab-kitab karangan beliau, ada satu kitab tafsir yang diberi nama Al-Anwar. Al-Anwar fi tafsiril Quran. Ada lagi kitab lain, Ar-Raddu 'alal Mu'tazilah. Dia juga karang satu kitab yang yang menentang golongan-golongan Mu'tazilah. Jadi di sini saya berbesar hati memperbaiki ataupun memperbetulkan ralat dan kesilapan berkaitan dengan personaliti Muhammad bin Hasan sebelum ni. Jadi di sini menunjukkan kepada terhad dan terbatasnya ilmu dan pengetahuan kita. Jadi bila kita rasa kita terkeliru, tersilap, tersalah, kita cari jawapan dan hasilnya alhamdulillah kita dah memperbetulkan kembali. Dan yang kedua ialah perkara positif. Kadang-kadang daripada kesilapan, kecuaian, kelalaian diri kita ni, dalam konteks ni diri saya lah, mungkin kita boleh tambah ilmu. Kalaulah tak rasa nak cari benda tu, duk anggap benda yang kita habaq tu betul lah tentang Muhammad bin Hasan tu. Rupa-rupanya di sini berkemungkinan Allah nak bagi kita tahu. Sebelum ni memang tak pernah dengar pun Muhammad bin Hasan bin Miksam ni. Hak ilmu saya lah, tak tahu tuan-tuan dah pernah dengar nama ulama besar ni. Wallahu alam lah. Saya ni seolah-olah ilmu baru, tak pernah dengar pun. Hak duk belajar selama ni sampai 47 tahun ni nama ni. Mungkin Allah nak buka, Allah nak bagi ilmu. Tahu ada rupanya ulama ni dengan kepakaran dan keilmuan dia dalam bidang qiraat dan bahasa Arab. Okey, selesai bab ghalat dan pembetulan. Seterusnya kita pergi kepada penghuraian dan pentafsiran ayat yang kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Baik, kalimah pertama dalam ayat ini ialah falyanzuri. Sebelum kalimah nazara ada huruf disebut huruf fa, fal tu. Pada kalimah fal, huruf fa, sebahagian ulama dalam tafsir-tafsir yang ada mengatakan fa tu merujuk kepada faun fasihah. Faun fasihah. Walaupun demikian, ada juga tafsir yang menafikan bahawa fa itu merujuk kepada faun fasihah. Antara yang menafikan, kita boleh tengok tafsir Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi. Imam Alusi kata fa tu bukan faun fasihah, tapi sebahagian hak lain menyebut dan mengatakan bahawa fa pada falyanzuri itu adalah faun fasihah.
Jadi kalaulah dia fa'un fasihah, apa makna dia? Apa maksud dia? Fa'un fasihah ni merujuk yang membawa maksud dan makna conclusion. Bahasa kita hari ni konklusi. Kalau rasa moden lagi, rumusan, senang. Rumusan daripada apa? Daripada penjelasan dan penghuraian ayat-ayat sebelumnya. Jadi bila kalimah falyanzuri ini berada pada ayat yang kelima, maka fa'un fasihah tu nak memberikan rumusan, penghuraian dan penjelasan kepada ayat pertama sampai ayat yang keempat sebelumnya, iaitu dalam bentuk faedah dia peringatan dan pengajaran. Bahawa sebelum ni Allah cerita pasal apa? Allah bersumpah dengan dua objek, dua makhluknya, was-sama wat-tariq, demi langit dan demi bintang at-tariq, yang nak menunjukkan objek yang menjadi sumpah bagi Allah ni langit yang besar, langit yang berlapis-lapis, langit yang kita tidak ketahui di mana takat dan hak keterbatasan dia, yang sentiasa menaungi manusia, yang kita ni kecil, yang kita ni kerdil di bawah naungan langit yang besar dan luas. Hak ni akan jadi saksi satu masa di hadapan Allah. Begitu juga dengan bintang at-tariq ataupun bintang-bintang yang lain, juga senantiasa menjadi saksi bagi perlakuan dan perbuatan manusia hampir setiap malam. Dan Allah juga menyebut sebelum ni dalam ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, dan tiadalah melainkan pada setiap diri, pada setiap jiwa manusia tu ada seorang penjaga baginya. Tak cukup dengan hak berada di alam langit, hak sekali dengan kita pun Allah mewakilkan malaikat-malaikat dengan nama tertentu, tugas dan amanah tertentu untuk tulis. Jadi itu rumusan pada fa'ul fasihah. Pasti lagi kalau Allah sebut macam Allah macam itu, masih orang percaya, masih belum datang keyakinan dalam diri kamu, masih lagi rasa was-was dan ragu-ragu, datangkan ayat ini supaya kamu memperhatikan kepada asal usul, asal muasal, awal kejadian kamu datang daripada mana. Maka datanglah kalimat falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memerhatikan daripada apa ia dicipta. Jadi Allah nak suruh kita perhati. Perhati siapa? Bukan orang lain. Perhati diri kamu sendiri tu. Kalau tak percaya lagi Allah itu adalah Tuhan yang, kalau tak percaya lagi Allah menjanjikan hari kebangkitan. Sebab konteks dan poin utama surah ni ialah nak smash siapa? Nak smash siapa? Golongan-golongan musyrikin Mekah dan mereka yang mempunyai ideologi dan pemikiran seperti mereka yang menafikan adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat. Nabi mai duk harap, Nabi mai duk dakwah kita ni hidup ni, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita amal, akan adanya hari kebangkitan yang akan dibalas oleh Allah walaupun sebesar batu. Tapi mari duk tentang Nabi, mana ada hari pembalasan, mana ada hari akhirat, mana ada hari kiamat. Sebenarnya 4 ayat awal tu adalah merealisasikan hal tersebut dah. Sebab Allah dah habaq langit akan jadi saksi, bintang-bintang berkelipan pada waktu malam akan jadi saksi. Aku utuh pula malaikat suruh perhati, suruh jaga, suruh ikut kamu, suruh rekod. Kalau benda tu bukan untuk manifestasi Allah nak guna di hari akhirat, perlu apa Allah buat semua benda?
Perlu apa Allah buat semua benda tu? Contohlah mudah, kalau kita nak nisbah hari ni. Kalau kita nak nisbah hari ni, satu benda saya nak suruh tuan-tuan berfikir dengan cara yang cukup mudah. Jadi sebelum ni kita dah banyak kali sebut, kalaulah kita hidup ni buat baik atau buruk, buat jahat ataupun sebaliknya, bila kita mati, bila kita meninggal, hidup kita ni habis dengan mati. Tak ada hari kiamat, tak ada hari bangkit. Jadi buat baik pun mati, habis cerita. Buat jahat pun mati, habis cerita. Bahkan saya selalu sebut, kalau kita semua mati dalam bentuk ni, baik jadi baik ke, baik jadi jahat lah. Kalau mati tu habis dah, tak bangkit, tak kira amalan, baik jadi jahat. Tak ada nilai pun kebaikan yang kita buat, sebab Allah tak akan bangkit, Allah tak akan timbang, Allah tak akan nilai. Kalau tak ada hari akhirat, tak ada hari kiamat. Tapi sebab ada benda itulah kita senantiasa jaga diri kita, kawal diri kita supaya hanya buat benda yang Allah redha, Allah suka, dan tinggal benda yang Allah murka, Allah tak suka. Sekarang ni saya nak suruh faham mudah. Kalau kita hari ni bukan soal mati, soal kita hidup, soal kita bekerja, tak kira apa pekerjaan, apa profession kita, jabatan kerajaan, jabatan swasta, kita kerja apa sekalipun, terutama yang melibatkan pegawai-pegawai kerajaan. Setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita laku, duit-duit yang disalurkan oleh pihak kerajaan kepada jabatan-jabatan, institusi-institusi, pusat-pusat tertentu ni, biasa kita ada apa? Kita ada audit, kita panggilkan. Jadi duit ni, sekolah ni kerajaan bagi 200,000. Jadi kita ada audit, kita ada setiap resit, kita ada setiap pembuktian, kita ada setiap proof. Kerajaan suruh publish 200,000 ni, pergi mana 200,000 ni? Jadi apa saja yang kita buat, sekolah buat garaj habis 20,000, kena ada pembuktian, kena ada resit, kena ada dokumentasi. Jadi buat tu semua untuk jadikan apa? Bukti. Buat tu semua untuk jadi apa? Proof. Jadi bila ada kes, bila ada isu, bila ada masalah, kena pergi tengok sekolah ni aku bagi 200,000 ni, betul ke tak pengaliran dia ni? Sah ke tak ni? Kok-koknya pelingkup kat guru besar ke? Kok-kok pelingkup kat penolong-penolong kanan? Duit habis, tapi benda tak dapat nak tengok. Jadi turun, mana tak kata garah 20,000 ni, saya nak tengok resit dia, saya nak tengok resit pembelian, saya nak tengok audit dia. Betul sungguh. Kenapa benda ni ada? Sebab nak jadi bukti, nak jadi proof. Bayangkan kalau kita ambil konsep tadi, kalau guru besar buat rasuah, guru besar pecah amanah, guru besar menipu pun, kalau kata tak ada rekod, tak payah buat rekod. Dia buat jahat, dia buat baik, bila timing limit, bayangkan tadi mati lagu tu saja. Bayangkan kita hidup tapi pencen 60. Pencen 60. Bila dah pencen, sebab tu baru terbukti. Guru besar rupanya sebelum ni rasuah, guru besar sebelum ni pecah amanah. Tapi sebab dia pencen, kita tak boleh buat apa-apa dah. Kalau manusia tadi, sebab dia mati, dia zalim sebelum ni pun, dia mati, tak boleh nak balas dah. Dia buat jahat kat rakyat dia sebelum ni, sebab dia mati, tak boleh nak balas dah. Kalau mati, mati saja. Hak ni pun sebabkan pencen tadi, penamat bagi perkhidmatan. Banyak juta dia balas ni rupanya, tapi kita tak boleh buat apa sebab dia dah pencen. Kita pula tak ada rekod. Boleh faham tak apa saya nak maksudkan? Kenapa Allah datangkan benda-benda tadi? Makhluk-makhluk yang menjadi objek sumpahan Allah, perhati kita hari-hari, tengok kita hari-hari, malaikat rekod. Ni nak jadi proof dan bukti lah besok. Jadi kalau mati sekadar mati, apa guna Allah catat tu? Tak ada kerja, malaikat aku banyak sangat, jadi tak ada kerja saja menulis. Padahal tulis sajalah, tak kira ni sebab tak ada hari kebangkitan. Logik ke tak pada fikiran tuan-tuan kalau nak ambil logik? Nampak tak? Nampak tak? Kalau tak ada hari kiamat, perlu apa lagi Allah suruh? Dia ni buat lagu ni hari ni, dia ni buat lagu ni, dia ni buat lagu ni. Mati-mati je, tak ada. Jadi macam, sia-sia kerja malaikat duk catik tu. Sebab ramai sangat malaikat tak ada kerja, hang ni hang catik, hang ni hang kira, hang ni hang tengok, hang ni hang dokumentasi, tapi tak ada apa pun saja. Sebab mereka mati ni tak ada hari kiamat. Jadi jelas dan tuan-tuan boleh faham isu tersebut.
falyanzuri, maka hendaklah manusia memerhatikan mimma khuliqa. Bila Allah kaitkan dengan kalimah insan, sebelum ni Allah tak sebut insan, Allah sebut nafs. In kullu nafsin, bahagian hak ada daripada insan tu, apa dia? Diri kamu, jiwa kamu. Kali ni Allah sebut overall, keseluruhan. Bila sebut insan, hujung rambut sampai hujung kaki. Biasanya bila digunakan kalimah insan, Allah nak kaitkan manusia ni dengan sifat pelupa dia. Allah nak kaitkan manusia ni dengan sifat lalai dia. Allah nak kaitkan manusia ni dengan sifat tidak bersyukurnya. Allah nak kaitkan manusia ni dengan sifat yang suka membangkang dan membantah. Bila Allah guna selalunya kalimah insan. Ni takut terlupa lah. Terlupa apa? Terlupa hakikat diri hang tu siapa. Sampai kamu lawan aku dan kamu kata bahawa besok aku tak mampu nak mengembalikan kamu semula, menghidupkan kamu semula di mahsyar. Jadi Allah guna di sini tu untuk apa? Untuk supaya manusia renung, supaya manusia sedar diri dia tu siapa. Kamu ni hamba aku, kamu ni makhluk yang aku cipta, aku ni Tuhan kamu. Mimma khuliq, persoalan dia ialah daripada apa ia diciptakan. Bila Allah guna kalimah falyanzuri, dalam bahasa Arab nazara. Nazara ni bukan main-main. Kalau kita terjemah nazara ni dengan melihat, hendaklah kamu melihat dengan penglihatan yang benar. Kalau nazara kita nak terjemah mengamati, hendaklah kamu mengamati dengan pengamatan yang benar. Kalau kita nak terjemah nazara dengan merenung, hendaklah kamu merenung dengan perenungan yang benar. Kalau kamu nak perhati, pemerhatian yang benar. Maksudnya bukan tengok saja-saja, bukan lihat secara kosong, tapi kamu tengok, kamu lihat, kamu perhati, kamu renung, guna otak, guna akal yang Allah bagi ni, berfikir secara adil dan saksama. Orang-orang hak menafikan hari kiamat, orang hak menentang Nabi, menentang wahyu Allah, mensyirikkan Allah ni, Allah nak habaq, hang dulu tu mai daripada mana? Asal hang daripada mana? Mimma khuliq, daripada apa ia diciptakan. Di sini pun telah dikurangkan satu huruf. Tu nak menunjukkan kerendahan dan kerendahan dan kehinaan. Biasanya mimma ni nazih, dia akan datang mim mim alif. Mimma. Tapi hak ni alif tak ada terus dah ni. Mimma, mim mim, mimma khuliq. Selalunya mim mim alif, mimma khuliqa. Satu huruf dah dikurangkan, nak menunjukkan kerendahan dan penghinaan kepada manusia dalam konteks hak ni. Hak lawan Tuhan, hak menafikan hari kiamat. Khuliqa. Khuliqa ni pula dalam bentuk ayat pasif. Khuliqa, daripada apa ia diciptakan? Ayat pasif maklum bagi kita. Bila sebut tentang ayat pasif, dia tak sebut siapa pelaku dia, dia tak sebut siapa fa'il dia, dia tak sebut siapa pencipta dia. Orang hak buat tu. Apa yang hilang di sini? Nama Allah lah. Nama Allah. Boleh Allah nak buat ayat macam ni? Maka hendaklah manusia memerhatikan daripada apakah ia diciptakan oleh Allah. Sebab realiti dan hakikat siapa yang buat kita? Realiti dan hakikat Allah yang buat kita. Tapi Allah dia tak sebut, dia tak nisbah nama dia dalam ayat ni. Sebab ayat ni menunjukkan apa? Ayat pasif menunjukkan Allah tak suka, Allah marah, Allah tak berkenan, Allah tak mau dikaitkan, Allah tak mau dilibatkan, Allah tak mau dinisbahkan nama dia. Sebab Allah marah, Allah murka dengan orang hak pesen ni. Hak jenis lawan dia, bangkang dia, nafi hari kiamat. Tapi bab penciptaan lain, banyak yang Allah nisbah nama dia. Wallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Nampak macam gembira, happy. Allah nak habaq, Allah nak perjelas dia yang cipta 7 langit, dia yang cipta bumi, dengan nisbah nama dia. Tapi hak ni dia hilangkan.
Itu bermaksud ayat pasif. Contoh ayat pasif yang selalu kita baca surah Al-Fatihah pada kalimah Al-Maghdub, yang dimurkai oleh Allah. Itu ayat pasif lah tu. Okey. Sekarang pertanyaan di sini, maka hendaklah manusia memerhatikan daripada apa ia diciptakan. Jadi Allah suruh renung sungguh. Aku ni terlajak dah ni. Aku ni terbabah dah ni. Kenapa sampai tolol, kenapa sampai jadi bodoh dan jahil? Cuba menafikan bahawa Allah berkuasa untuk menghidupkan aku kembali, dan Allah berkuasa untuk menghitung dan menimbang segala amalan aku di akhirat besok. Baik, khuliqa ni ialah istifham. Jadi di mana jawabul istifham? Jawabul istifham khuliqa mimma indafiq. Dijadikan manusia itu daripada apa? Mimma indafiq, daripada air yang terpancar, daripada air yang dipancar. Ma indafiq. Baik, apa makna kalimah dafiq? Ma'in di situ merujuk kepada al-mani. Air apa? Air mani lah. Dafiq, perkataan daf dalam bahasa Arab ni bermaksud apa? Air yang dituang ataupun dituangkan air. Daf. Kalau tengok perbahasan ulama memang panjang dan cukup memeningkan. Kita ambil hak penting-penting yang ada prioriti untuk kita hurai. Contoh, ada ulama yang kata makna dafiq ni ialah al-mundafiku bi syiddati quwwatihi, iaitu air yang keluar ataupun air yang terpancar dengan sekuat-kuatnya, merujuk kepada pancaran air mani lelaki yang masuk ke dalam farjun, faraj wanita ataupun faraj perempuan. Dan ada juga yang mengatakan dafiq ini makna dia ialah lizaj ataupun lazij, bercampur, kerana disebutkan konteks tunggal di sini, iaitu yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar daripada tulang sulbi dan taraib. Jadi sebab apa? Lelaki ada air mani yang tersendiri, perempuan pun ada air mani yang tersendiri. Jadi percampuran daripada dua air mani inilah yang disebut sebagai kesatuan, disebut dengan lafaz tunggal. Itu makna bagi laziz ataupun lizah tadi, yang telah bercampur, asalnya daripada dua unsur yang berbeza. Berbeza dari sudut jenis yang dimiliki. Air mani sama-sama air mani, laki-laki pun air mani, perempuan pun air mani, cuma berbeza konteks pemilikan dia. Hak ni air mani lelaki, hak ni air mani perempuan. Baik, tu ya asal kita, daripada air yang terpancar. Jadi ini jelas membuktikan bahawa surah ni sudah mula menceritakan konteks perjalanan yang kedua. Sebab surah ni nak cerita dua jenis perjalanan. Perjalanan pertama hak duk di alam langit, perjalanan bintang Torik tu, iaitu dia datang dengan cahaya yang menembusi kegelapan malam. Manakala masuk saja ayat ni, Allah menceritakan konteks perjalanan kali yang kedua. Perjalanan siapa? Perjalanan asal muasal kita bermula daripada pancaran air mani. Kalau kita belajar sains sikit-sikit lah, kita ni bukan bodoh sangat pun, belajar sikit-sikit, setiap kali pancaran air mani tu ada berapa? Puluh ke? Tak. Ada ratus ke? Tak. Bahkan disebutkan sampai berjuta sperma sekali pancaran mani tu. Dalam berjuta tu Allah nak pilih berapa? Satu saja. Kita nampak air yang terpancuk tu, tapi dalam tu, isi dalam tu ada berjuta-juta sperma yang sedang bersaing di antara satu dengan lain untuk mendapatkan tempat bersenyawa dengan ovum, hak perempuan punya. Jadi tuan-tuan boleh bayang, dalam berjuta ni berlumba-lumba mereka, berebut-rebut mereka, bersaing-saing untuk dapatkan tempat nak pi bersatu dengan hak perempuan. Jadi dalam berjuta tu, semua tu adik-beradik kita lah tu.
Tapi Allah bagi kita berjaya pintah, kita berjaya tewaskan, kita berjaya kalahkan hak juta-juta, mungkin lepas tu sampai tahap ratus-ratus ribu. Masa ratus-ratus ribu pula berlomba lagi, bersaing lagi, berebut lagi, sampai tahap ribu-ribu. Hak tahap ribu-ribu buat benda yang sama, berlomba-berlomba sampai tahap ratus-ratus. Hak ratus-ratus sampai tahap puluh-puluh, dan terakhir mungkin tinggal 2, 3, 4 je. Lepas tu hak dia 3, 4 pula Allah pilih siapa? Allah pilih kita. Bayangkan kita telah menewaskan yang lain bersatu dengan awam, sehingga takdir Allah yang lahir tu adalah diri kita. Kalau kata Allah tak takdirkan tu kita, dapat hak lain. Hak lain tu keluar anak bapak kita juga, anak mak kita juga, tapi bukan kita. Tapi bukan kita. Tu nak habaq. Jadi lepas bersatu lah akan jadi zygote, fetus apa semua tu, jadi keluar sebagai manusia. Tu je asal hang. Jadi Allah nak abad daripada sifat air yang terpancar, air mani bapak dengan mak yang sifat dia rendah dan hina. Allah nak abad tu kedudukan sebenar manusia. Yang jadi Allah marah, yang jadi Allah murka bila hang dah jadi macam ni. Maksud macam ni tu macam sekarang ni. Bila hang belajar sikit, rasa ada ilmu, rasa ada info, rasa ada maklumat, rasa ada macam-macam, hang bertindak menjadi manusia yang angkuh ke, sombong ke, takabur ke. Kuat sikit, hang sombong dengan orang, hang sombong dengan Tuhan, hang sombong dengan pencipta. Terror sikit, hang sombong orang tu, angkuh orang ni, takabur orang ni. Jadi nak perendah sikit, beringat sikit, hang dulu asal main mana. Jangan nak belagak sangat. Aku ni Tuhan kamu, kamu ni makhluk aku. Bila aku habaq, itulah kepastian. Bila aku habaq, itulah yang benar. Lepas meninggal nanti akan ada satu hari yang dinamakan hari kiamat. Kamu kena yakin, kamu kena percaya. Sampai tahap tu Allah nak rendahkan kita supaya tunduk dengan keputusan dia. Baik. Air tu datang daripada mana? Ni nak bahas pula. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air tu keluar daripada antara tulang sulbi. Ini khas untuk lelaki. Bahagian air mani lelaki tu dia datang daripada mana? Tulang sulbi. Kita panggil tulang belakang, tulang punggung. Air mani lelaki, punca dia, sumber dia keluar daripada situ. Kalau perempuan pula, wattaraib, dia datang dalam bentuk jamak. Kalau satu mufrad dia sebut taribah. Taribah. Apa dia taribah ni? Taribah ni kalau bahasa Arab panggil tempat kalungan loket. Mana di mana? Sini. Di antara dada ni. Kan perempuan ada dua dada, tengah-tengah ni. Ni taraib. Banyak perbahasan tentang taraib. Ada kata taraib dada ni. Ada kata taraib di antara dua bahu dan tengah dada. Ada kata taraib hak lebih banyak lagi, dua tangan, dua kaki dan dua mata tu taraib. Sebab tu dia datang dengan jamak, bukan dengan taribah satu saja. Jadi atas dasar itu, ni ada kupasan dalam tafsir Imam Qurtubi. Wallahu alam lah benar atau tidak, benar atau sebaliknya. Tapi disebabkan banyak tadi pandangan dan pendapat, contoh lelaki tulang sulbi, perempuan ada kata dada, ada kata antara dua bahu dan dada, ada kata tangan dua, kaki dua, mata dua. Jadi menunjukkan sifat keanggotaan yang banyak. Jadi di sinilah hikmah dan rahsia kenapa bila manusia ni melakukan hubungan intim dengan pasangan dia, kenapa kena mandi wajib. Kenapa kena mandi wajib? Kalau kita nak kira tempat keluar tu di mana? Kalau lelaki, zakar dia, kemaluan dia. Kalau perempuan, kemaluan dia. Kalau kata nak ambil logik akal, basuh situ. Sudahlah, selesailah. Lelaki basuh kemaluan dia, perempuan basuh kemaluan dia. Tapi bila berhubungan intim, why kena basuh, kena mandi satu tubuh? Sebab melibatkan tempat-tempat dan benda tadi. Antara sulbi wa taraib ni seolah-olah mencakupi sebahagian besar konteks penggunaan untuk menghasilkan mani. Sebab tu hikmah dia kena mandi wajib seluruh tubuh. Tu huraian dalam kitab tu lah, tafsir tu lah. Tapi hak betulnya wallahu alam lah.
Okey. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat terakhir. Sesungguhnya dia benar, hu tu, lafaz hu tu dhamir kan, kembali kepada Allah. Sesungguhnya dia ala raj'ihi laqadir, benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya. Maksud benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya, Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali mana-mana makhluknya yang telah dimatikan sebelum ini. Nak kaitkan dengan kemahakuasaan Allah, hak mana mati dah yang mendahului kita sebelum ni, Allah mampu, Allah berkuasa nak menghidupkan mereka kembali. Satu benda, bukan setakat periduk saja nak suruh hidup, tapi untuk diberi keputusan, untuk diadili dan dihakimi setiap amalan dan perbuatan mereka di depan Allah tu. Tu Allah nak bagi tahu, aku berkuasa. Sekarang ni, kalaulah kita ambil logik yang mudah, sebab agama-agama ni kita tak boleh nisbah dan tempe dengan logik. Cuma kalau kita nak ambil macam ni, antara yang Allah buat ni dua benda. Macam kita ni, sebelum ni ada ke tak ada? Sebelum ni tak ada. Allah buat kita daripada tak ada jadi ada, satu hal. Satu lagi, waktu kita hidup, kita mati, Allah menghidupkan kita kembali. Ambil logik, agak-agak antara dua ni, hak nak buat daripada tak ada langsung jadi ada, dengan hak ada dah. Hidup sekejap, mati, Allah hidup balik. Nisbah logik akal, hak mana rasa lagi berat nak buat? Hak mana lagi susah? Hak yang pertama ke hak yang kedua? Hak daripada tak ada langsung jadi ada, satu. Satu lagi, dah ada tu hidup, mati, Allah hidup balik. Hak mana rasa lagi berat? Hak lagi susah? Hak nombor satu lah, hak tak ada apa-apa langsung. Hak kamu tak dikenali pun sebelum ni, hak kamu tak disebut pun sebelum ni, hak kamu tak ada langsung sebelum ni, nak buat daripada hak tak ada jadi ada. Nisbah logik akal, hak ni lagi susah daripada hak dah ada, hidup mati, Allah cuma nak hidup balik. Tapi bila nisbah dengan Allah, sebab tu saya kata nisbah logik akal kita, bila nak nisbah dengan Allah, tak ada sisi Allah hak ni paling mudah, hak ni paling payah. Jangan nak letak nisbah di sisi Allah macam kita bercakap logik tadi, ni paling mudah, ni paling payah. Sebab semua Allah tu sifat dia maha kuasa, tak perlu nak nisbahkan hak ni paling mudah di sisi dia, hak ni paling payah. Cuma nak habaq tadi, kalaulah kamu rasa dengan logik tadi hak nombor satu lebih payah, sebab tu Allah suruh fikir ni, dari mana asal kamu? Hak kamu asal tak ada tu, hak ni lagi susah untuk mengadakan kamu daripada sekadar aku nak hidup balik dan mengadili kamu di akhirat besok. Hak tu lagi senang. Guna otak, guna akal. Allah suruh falyanzuri tadi, renung sungguh-sungguh. Bagi orang yang Allah buka hati dia, buka jiwa dia, buka perasaan dia, senang untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah, dalam ayat ni. Okey, macam ni. Bila sebut tentang hari kebangkitan, sebut hari kebangkitan, sebut hari kiamat ni, kita kena faham satu benda. Ambil diri kita, naluri, gharizah dalam bahasa Arab, naluri ni, manusia ni dalam hidup dia ada terkait dua benda. Pertama ialah dalam apa jua hal, dalam apa jua isu, dalam apa jua peristiwa, dia nak sesuatu yang adil atas diri dia. Dalam apa jua hal, kalau boleh orang lain, nisbah dengan orang lain, berlaku adil pada dia. Kalau dia dengan Allah, Allah berlaku adil pada dia. Kalau dia dengan suasana, suasana berlaku adil pada dia. Semua manusia, fitrah naluri dia nakkan keadilan. Dan yang kedua terkait dengan benda tadi, dia tak suka kalau orang menzalimi dia, dia tak suka kalau orang khianat dia, dia tak suka kalau orang aniaya dia. Tu fitrah ada pada diri manusia, nakkan keadilan, tak suka zalim, tak suka khianat, tak suka dianiayai. Tapi bila kita hidup atas dunia, tempat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang kita nak tu kadang-kadang tak berlaku. Kita nakkan keadilan, tapi mungkin pemimpin menzalimi rakyatnya, mungkin pemimpin menganiaya rakyatnya, mungkin pemimpin mengkhianati rakyatnya. Kemudian dalam sejarah tertentu kadang-kadang pimpinan yang meninggal dalam keadaan apa yang saya sebut tadi. Dia meninggal dalam keadaan sebelum ni zalim terhadap rakyat, khianat terhadap rakyat, aniaya terhadap rakyat. Dalam setengah sejarah yang menggantikan tampuk pemerintahan dia siapa? Anak dia. Anak pula tengok corak pemerintahan bapak hak zalim sebelum ni, dia pun buat benda yang sama, zalim pula. Jadi kezaliman tu seolah-olah kekal terhadap rakyat. Kemudian hak menanggung dia siapa? Hak dikhianati, hak dizalimi, hak dianiaya tu rakyat. Rakyat pula dah pemimpin naik lagu tu, rakyat pula generasi demi generasi menerima bebanan dan tanggungan yang sama. Tapi bila meninggal, seolah-olah kita menganggap dengan perbuatan dia meninggal dalam keadaan selesa. Bukan maksud konteks ketika Malikil Maut ambil nyawa dia tu selesa, maksud lain. Selesa maksudnya seolah-olah kezaliman dia tak kena balas ke? Hak dia buat aniaya tak kena balas ke? Hak dia buat zalim tak kena balas ke? Hak dia mengkhianati amanah tak kena balas ke? Jadi seolah-olah tak terbalas. Nakkan keadilan tu, tapi dia dah meninggal. Hak ni pula nak menuntut keadilan, generasi demi generasi tetap meninggal. Di sinilah kita perlu faham kenapa adanya hari kebangkitan. Untuk apa? Inilah manifestasi keadilan Allah. Manifestasi keadilan Allah. Allah nak adili. Sebab Allah nak adili itulah Allah datangkan sumpah-sumpah tadi. Sebab Allah nak berlaku adil lah, Allah datangkan malaikat penjaga yang mencatat, yang merekod sebagai bukti dan proof untuk Allah bentangkan kepada manusia-manusia dan pelaku-pelaku kebaikan ataupun keburukan di hadapannya besok. Ni yang kita nak, keadilan. Jadi dengan ni kita akan jadi tenang, kita akan jadi harmoni. Sebab apa? Mungkin dia terlepas di dunia, tapi Allah akan adili dia akhirat. Mungkin dia berdosa di dunia, Allah akan adili dia di akhirat. Ada keadilan yang kita nak, keadilan yang kita nak tuntut tu. Mati bukan sekadar mati, hanilah nak suruh kita percaya bangkit balik, sebab Allah lah sebenar-benar hakim yang adil. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Quran, tidak sedikit tidak kurang Allah berbicara mengenai topik keadilan. Allah mengangkat topik keadilan. Bahkan sebahagian ayat menyeru dan memerintah supaya manusia bersikap dan berlaku adil di antara sesama mereka. Ni kita duk solat Jumaat, setiap kali Jumaat tu imam duk baca ayat yang sama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah, Allah menyarankan kita supaya berlaku adil dan ihsan. Logik atau tidak? Sekali lagi, tak boleh nak guna kelogikan, tapi logik atau tidak, Allah pencipta kita, dia yang suruh kita berlaku adil, dia yang suruh kita bersikap ihsan, tapi dia sendiri pengadilan besok tak berlaku adil. Logik ke tidak? Tak logik langsung. Jadi Allah suruh kita atas dunia sama kita pun berlaku adil, dan dalam masa yang sama Allah juga melakukan keadilan lebih daripada apa yang manusia tuntut. Adil sungguh-sungguh. Kita hari ini nak adil, kita tak boleh nak menilai sekecil-kecil perkara. Mungkin terbatas, mungkin terlepas, mungkin tanpa ilmu dan pengetahuan. Tapi Allah, dia ada bukti-bukti dia. Dia ada dia panggil wakalah, wakil-wakil dia, yang akan menunjukkan apa yang kita buat ni walaupun sebesar zarah. Atas dunia ni mungkin kita berasa apa yang kita keluarkan, pandangan dan pendapat seolah-olah dah adil di sisi kita, kita berasa. Tapi mungkin di sisi orang lain, pendapat ataupun keputusan yang kita buat tak adil. Kalau tidak, tak keluarlah dialog Abdul Wahab tu, ini tidak adil. Kenapa? Sebab dia merasa ketidakadilan berlaku. Tapi bagi dua orang saudara tua dia, Abdul Wahab dan Al-Wahid, mereka rasa apa yang mereka bagi tu adil lah tu.
Abang dapat kilang-kilang, aku dapat stable kuda. Hak tu, hak ni adil dia berasa. Bagi dua orang tu adil, tapi bagi adik bongsu ini tidak adil. Tak puas hati. Nak adil hak sungguh di mana? Anda tunggu hak tu lah. Inilah juga yang sering berlaku kepada manusia hari ini. Bila berbicara mengenai menuntut keadilan, bukan main semangat. Nak menuntut keadilan, aku ikut sekali. Nak menuntut keadilan, aku ikut serta. Kita mesti cari keadilan, menuntut keadilan. Bak menuntut lah. Tapi bila agama menghuraikan keadilan tu akan dapat selepas daripada kamu mati, mati pula dah. Jadi suai terus. Kena mati dulu baru ni. Leceh lah dulu. Kalau atas dunia ni, kena adil, kena ni. Ni kena mati dulu baru dapat adil. Mati lah. Dah tak semua orang nak habaknya jadi sebut saja mati. Jam terus. Tapi memang nak dapatkan keadilan sebenar di sisi Allah, kita kena mati. Barulah hang dapat balik. Nak menuntut balik. Orang ni buat zalim dulu, tuntut depan Allah. Orang ni buat anaya dulu, tuntut depan Allah. Orang ni khianat aku dulu, tuntut depan Allah. Orang ni hak tapak, orang ni hak tendang, orang ni hak bunuh, tuntut depan Allah. Itulah keadilan yang sebenar. Jadi 8 ayat ni daripada surah ni tak habis lagi sebab dia 17 ayat. Tu pun dah cukup untuk buka otak kita, akal kita faham. Allah nak bentang, Allah nak bash, Allah nak semih sungguh dah. Pasal apa lagi macam tak ada otak, macam bodoh sangat, macam jahil sangat nak menafikan kekuasaan Allah tentang hari akhirat, tentang hari kebangkitan. Nak nafikan lagi wahyu ni, ayat ni wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi aku Muhammad tu. Awak yang duk lawan dia, awak yang duk tentang dakwah dia. Dia datang menceritakan keadaan dan hal yang sebenar yang akan dialami dan dirasai dalam kehidupan kamu. Jadi saya berhenti di sini. Jelas tu tak? Faham tu tak? Apa kedudukan penghuraian ayat pada malam ini? InsyaAllah di lain-lain pertemuan, ada masa panjang umur, sihat tubuh badan, kita akan sambung kepada ayat yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.